Saya tak mati, tapi Tuhan tunjuk, alhamdulillah. Hidup saya sekarang lebih sempurna pada dulu, walaupun jawatan pegawai bank. Tuan-tuan tengok muka saya, ada muka susah hati. Relax, tenang. Apa amalan? Salah satu, tuan-tuan, yang paling mudah. Amallah sedekah setiap hari. Itu sunnah Nabi. Saya sampai tadi masjid, tuan-tuan, saya dah masuk dalam tabung. Jangan tanyalah, Tuan Imam, banyak mana saya bagi. Amal solat malam, tuan-tuan. Itu sunnah Nabi. Jangan tanya, ustaz setiap malam kah? Kan? Kali terakhir sejak saya kenal Islam, tuan-tuan, sejak saya kenal Islam tahun 1988 sampai sekarang 30 tahun, Iblis baru menang dengan saya 3 kali ya, tak solat malam. 30 tahun ustaz, 3 malam dia menang. Ustaz cuba kali 30 tahun kali 300 hari. Berapa ribu? 9,000 hari. 8,997 bangun malam. 3 malam tak bangun. Iblis menang. Iblis memang hebat, tuan-tuan. Kan? Nanti tuan-tuan kata ni sembang besar ni dia buat ke? InsyaAllah. Baliklah pulang ke rumah pukul 1 pagi ke 2 pagi letih. Kalau ada kekuatan tu pertolongan Tuhan. Kekuatan dia ada dalam ni, tuan-tuan. Muka surat 394. Surat Al-Hijri. Surah 15 ayat 39-40. Kekuatan itu anugerah Allah kalau kita ikhlas. Amal yang simple lah. Nah, ni hijrah juga. Nah, kalau tak pernah bangun malam, solat malam, dia kata saya bangun malam ustaz, buat apa? Buang air kecil. Lepas tu sambung tidur, jam. Saya sebut yang simple. Sedekah yang tinggal. Malam tak semesti awal, tuan-tuan. Saya sejam sebelum subuh. Sebab apa? Persiapan saya lambat. Saya jenis lambat. Masuk tandas lambat, gosok gigi, mandi lambat, ambil uduk pun lambat. Jenis warak. Kan? Lepas tu baru solat. Buatlah walaupun 2 rakaat tahajud. Ni hijrah yang nak ajak. Ni melalui amalan yang saya buat selama ni, tuan-tuan. Sedekah, solat malam. Baca Quran. Jangan tak baca Quran. Sunnah Nabi juga. Solat sunat duha. Dulu saya buat. Saya tinggal lama. Fikir-fikir kenapalah aku tinggalkan solat sunat duha. Jangan niat solat sunat duha untuk murah rezeki. Itu tak payah fikir. Itu kerja Allah Ta'ala. Pak benda tu lah. Nah, hak simple-simple lah. Nah, hak simple-simple. Baca Quran, bacalah apa-apa surah. Saya tak pandai ustaz. Tapi saya nak bagi tahu ikut sunnah Nabi, ya, ataupun ikut ayat sunnah Nabi lah, sabda Nabi SAW. Ada surah-surah ayat-ayat tertentu yang jangan tinggal. Pertama Al-Baqarah 255 ayat kursi. Yang kedua ayat 285, 286 Al-Baqarah Amanar Rasul. Amanar Rasul hadis Bukhari menyebut baca di malam hari. Apa kelebihan? Saya tinggal isteri saya seorang diri, tuan-tuan, ketika saya ke Yaman. Kampung kami itu pencuri memang banyak. Tapi alhamdulillah rumah kami sampai hari ini belum dimasuki pencuri. Nabi ajar. Amanah Rasul sebelah malam. Kita bakal mendapat perlindungan Allah di sepanjang-panjang malam. Satu ketika kami tak ada. Pencuri datang naik van, tuan-tuan. Buat rombongan pula tu. 8 orang. 2 pergi masuk satu rumah. 2 malam tu habis rumah kena geledah. Rumah kami tak ada orang. Dia tak nampak rumah Tok Wali. Saya yakin ni amalannya. Ustaz ni dia jangan cakap yang kemas. Dia kena amal juga. Tuan-tuan. Nah, amanah Rasul. Saya bagi yang senang je. Nak lagi senang. Qul huwallahu ahad. 3 kali baca. Hadis Hasan riwayat Imam Tirmizi menyamai seluruh Al-Quran. Kita warak bulan Ramadan baca Quran 1 hari 1 juzuk. Habis Ramadan tak ada juzuk dah. Bukan orang si jangkang. Kan? Tempat lain. Tak sungguh. Si jangkang pun sama. Kan? Nah, itu di antaralah saya nak sebut ringkas. Nah,
Jadi kita baca hadis untuk mengakhiri. Hijrah yang dituntut. Inilah hadis yang saya pun rasa pelik kenapa dia orang tak baca. Banyak yang baca innamal a'malu binniyat, itu je. Saya tak nak baca tu. Saya baca ni. Inilah hijrah yang tuntut walaupun hadis Muslim kata la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tetapi ada hadis lain. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru, ini hadis dah. Man hajara ma nahallahu anhu. Baik, yang bermaksud orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat dari angkara lidah dan tangannya. Lidah tidak mengumpat. Tapi perlu difahami, bukan semua yang kita bercakap jadi umpat. Tidak. Itu kena jemput lain. Ada dari Quran, ada dari hadis. Nah, yang kedua, tangan. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Nah, yang bukan milik kita. Hijrah. Inilah hijrah. Yang dituntut hingga ke hari kiamat. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tengoklah dalam Quran banyak ayat-ayat yang berbentuk larangan. Jangan buat, tuan-tuan. Riba salah satu. Saya tinggalkan. Hijrah. Jangan khianat. Amanah yang dipikul. Hijrah. Itu tuntutan. Nah, walaupun kita berjawatan besar, CEO, kita tak ambil kesempatan dengan kedudukan dan jawatan yang kita sandang. Kita tetap amanah. Itu hijrah. Boleh, tuan-tuan? Boleh tak? Cukuplah, no? Nah, okey, apa tak okey pula? Alamak, nak suruh aku sambung lagi. Ni awak main duduk sini. Cukuplah sikit, nampak tuan-tuan pun mata dah halus ni. Dah jadi mata Jepun dah. Saya nak bagi salam dulu baru saya nak buat pengumuman. Nah, jadi terima kasih. Kalau agak syok, lain kali jemput lain. Saya pun tak ada masalah. Jemput time Maulidil Rasul pula. Kita cerita siapa the messenger of God, the chosen one. Nah, insan pilihan Allah ni. InsyaAllah. Jadi sekadar itulah kemampuan yang ada pada saya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Jangan bimbang kalau umur saya panjang, saya akan menerbitkan sebuah buku yang bertajuk, sebenarnya dah siap tapi tak sempat nak edit, tak sempat nak hantar ke kedai, Aku dan Al-Quran. Banyak orang tanya, macam mana Ustaz boleh ingat? Masya Allah. Section 18 Shah Alam. Orang, bila saya baca Quran, keluar aku TV. Yang kata semua betul. Surahnya, surah berapa, ayat ke berapa. Bacaan Quran. Masya Allah. Pernah dengar nama Dr. Zaki Naik? Hebat tak dia? Dia doktor farmasi, tuan-tuan. Dia doktor perubatan. Tapi anugerah Allah, dia boleh ingat surah sekian, ayat sekian. Dia di mana? Dia orang India. Di Malaysia, insya-Allah aku. Nak bagi tahu yang tu lah. Kan, insya-Allah tuan-tuan tunggu, insya-Allah. Aku dan Al-Quran, saya akan mengajar tuan-tuan kaedah hafazan dan bagaimana nak memiliki daya ingatan yang kuat berdasarkan Quran. Walaupun ada puak-puak kata Nabi tak pernah buat, tapi kita kemuka dari Quran, kemuka dari hadis puak-puak tu pun balik awal. Sebab tu ustaz-ustaz hampa tak ingat macam aku. Kita dah sebut dari awal, ini anugerah Allah. Kita tak ada benda. Tapi Allah nak anugerah, mesti ada usaha. Kalau tidak, tak akan berlaku perubahan. Betul tak? Jadi terima kasih. InsyaAllah kalau kita datang lagi, mudah-mudahan buku itu sempat siap. Tuan-tuan tolong beli semata-mata. Sebahagian keuntungan saya akan agihkan kepada tahfiz. Kami sedang membina. Nanti saya bagi salam dululah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua. Ribuan kemaafan, terkasar bahasan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang muda-muda bangun sikit. Awak lah paling muda. Tolong edar-edar ni sikit. Boleh Ni sekali ni. Kali dengan flyer ni. Bagi muslimat separuh. Tinggal kat orang tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya sebut tadi, saya mengurus tahfiz mutmainnah. Mutmainnah ni ayat Quran. Dalam surah Al-Fajri, ayat ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu. Dalam surah An-Nahli pun ada, ayat 112.
Jadi saya mengurus sekolah ni dah 10 tahun. Sekolah ni bukan milik saya walaupun saya yang usaha. Saya tak nak esok anak cucu saya mengatakan ini sekolah bapa dia. Sekolah datuk dia. Ini sekolah umat Islam. Sebab tu tuan-tuan, kami bagi macam-macam ataupun kita buka ruang untuk orang belajar walaupun kena bayar. Yang tak mampu bayarlah sekadar kemampuan. Itu yang kami defisit setiap bulan. Kini kami memiliki sekolah rendah. Pelajar lelaki perempuan. Baru 5 tahun. Sekolah menengah lelaki dah 10 tahun. Hujung tahun ni genap 10 tahun. Kami akan memulakan pengajian sekolah menengah perempuan. Tapi tak ada asrama. Lelaki ada asrama. Kita test dulu yang tak ada asrama. Sebab orang perempuan ni susah sikit nak urus. Pengalaman saya pernah kerja dengan sekolah yang ada. Selepas saya berhenti kerja bank, saya kerja dengan sekolah macam ni juga. Masalah. Budak-budak perempuan ni. Kan? Nanti tengah malam histeria lah. Jerit sana, jerit sini. Telefon Ustaz Syarif. Ni histeria ni. Aku pun pergi. Dengan aku histeria. Kan? Kan? Cerita gitu. Nah? Jadi kita akan wujudkan sekolah menengah perempuan tahun hadapan. Tapi mereka akan belajar buat seketika di bangunan sekolah rendah. Sebab ada ruang. Kami sedang membina tuan-tuan. Nah? Bangunan 2 tingkat. Kosnya 2.2 juta. Baru dapat sumbangan ramai 400,000. Tak banyak dah nak cari. Ustaz, 1.8 juta. Tak banyak tu. Kalau tuan-tuan hari ni pakat sumbang malam ni, setiap orang 100,000. Jangan rupiah jam. Kan? Kalau tuan-tuan ada zakat ke, atau nak wakaf ke, atau yang bekerja kalau ingin mendapat pelepasan cukai, boleh bertemu dengan saya. Minta izin nanti bentang jadah ke apa satu lah kat belakang. Ya tuan-tuan tengok tu gambar yang saya bagi tu, flyer tu. Oh belah orang ni tak dapat lah. Belum sampai. Cepat sikit nak pergi tengok ni. Tuan-tuan yang memiliki flyer tu cuba tengok gambar tu. Gambar yang pertama, gambar yang ada bangunan. Yang atas tu sekolah menengah lelaki. Bawah dia tu sekolah rendah. Bawah sekali, itulah contoh bangunan yang sedang dibina. Siap komplit semua dalam tu, kelas pengajian, surau, pengurusan dan pentadbiran. Buka 80, panjang 180, 2 tingkat. Sebab tu kos dia tinggi. Nah, okey, ada. Yang keduanya tuan-tuan tengok belah sana. Ada gambar YB Handsome kat situ. Pakai kod, mengurusi. Depan tu ada account number. Kita buka 4 account. Cuba semak tengok account number. Nanti pergi bank silap pula. Pergi-pergi tak boleh nak masuk kan. Kadang-kadang typing error. Kan. Okey, Maybank. Siapa yang dah tengok? Maybank 552059703378. Betul tak? CIMB 8601697814. Bank Islam 02020010063462. Afin Bank 105460005935. Semua betul? Dah betul, esok wajib pergi bank. Kalau tuan-tuan ada apa-apa masalah, boleh hubungi nombor-nombor telefon kat bawah tu yang mengurus. Mungkin tak dapat hubungi saya, hubungilah. Khususnya ada ya Puan Hayati tu, dia bidang tu 012-4800-628. Nombor telefon dia. Nah, jadi itulah sedikit. Yang keduanya, kalau tuan-tuan berminat nak menunaikan umrah di bulan November, saya akan pergi 28 November, pulang 9 Disember bersama-sama. Syarikat Zuhud Holiday, sahabat saya yang saya kenal lama dah. Nah, saya pernah pergi 2009 haji kali kedua. Beliau juga Ustaz Yusof ni, dia juga tumpang pakej yang sama, bawa beberapa orang jemaah dia. Kan, tapi sekarang dia dah arif dah, pandai buat, alhamdulillah. Dan saya dengar selama ni lah yang dia buat tu okey, tak bermasalah. Tapi saya jenis strict lah. Saya dah bagi tahu saya tak mau kita buat sesuatu yang lain cakap, lain buat. Kan? Sebab apa? Kita ambil duit orang, kita nak keberkatan. Dia pun kata betul Ustaz. Jadi kalau tuan-tuan berminat, boleh ada flyer tu dan boleh tanya wakil Zuhud Holiday ada kat luar sana. Dan mungkin kita bentang sejadah untuk kutipan tu lah. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi, ya.
Saya akan ikut serta. Saya nak bawa anak saya 5 orang. Kan ada 2 orang yang belum pernah lagi, nanti kecil hati pula. Kan? Yang 3 tu dah pergi dah. Yang lagi 2 tu belum pergi lagi. Jadi sekali lagi lah saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi ribuan kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.